Okey. Okey, sebelum kita mulakan, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Okey, saya Muhammad Nabil, merupakan Malaysia Fast Track Engineer dari Alpha Connections. Okey, dan pada hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian berkenaan dengan penggunaan untuk Microsoft Teams. Okey, seperti yang tuan-puan boleh nampak, ini adalah antara topik-topik penting yang kita akan cover pada hari ini. Okey, di mana sebagai permulaan saya akan tunjukkan kepada tuan dan puan cara untuk login ke dalam Teams. Lepas tu saya akan terangkan features apa yang ada di dalam Teams. Okay, lepas tu untuk topik communicate, saya akan terangkan perbezaan antara one-to-one chat iaitu private chat, dan saya akan tunjukkan cara untuk kita berinteraksi dan berkomunikasi melalui channel. Okay, lepas tu untuk topik collaborate, saya akan terangkan perbezaan antara team dan channel. Lepas tu saya akan tunjukkan cara untuk create a team, join a team. Okay, lepas tu untuk bahagian education, okay, saya rasa ni part yang penting untuk para lecturers, di mana saya akan tunjukkan cara untuk membuat kelas notebook, buat assignment dan untuk checkkan grade. Okay, lepas tu untuk meeting pula, saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak set upkan ataupun schedulekan meeting dengan user-user yang lain. Okay, lepas tu last sekali saya akan terangkan berkenaan dengan setup your profile. Okay, di mana saya akan terangkan macam mana kita nak tukar profile picture, macam mana kita nak tukar status kita dan macam mana kita nak adjust setting dan notification di dalam Teams. Okey, sebagai permulaan saya akan terangkan dia cara macam mana kita nak login ke dalam Teams. Okey, cara nak login ke dalam Teams kan, tuan-puan boleh menggunakan apa-apa jenis browser lah. Mana-mana browser pun boleh. Okey, untuk contoh hari ini saya akan menggunakan web browser Chrome. Okey, saya buka Chrome dan saya typekan office.com di URL. Okey, senang untuk ingat. Tuan-puan typekan office.com dan tekan butang enter. Okey, bila masuk ke dalam office.com punya portal, tuan-puan hanya perlu login menggunakan email Politeknik. Okey, lepas login, tuan-puan akan nampak interface seperti ini, di mana dia akan menyenaraikan aplikasi yang ada di dalam Office 365. Okey, untuk membuka Teams, tuan-puan boleh klik pada ikon berwarna biru ni yang tertulis Teams. Okey, bila tekan pada ikon ni, dia akan keluar page seperti ini, di mana kita ada pilihan lah sama ada nak buka Teams melalui Windows App ataupun Web App. Okey, kalau buka melalui Windows App ni, tuan-puan kena download dulu lah dia punya software. Tapi kalau nak buka terus melalui web browser, boleh tekan pada sini. Use the web app instead. Okey, untuk contoh hari ini saya akan menggunakan web version. Okey, saya klik pada option ni dan akan buka pada Microsoft Teams. Okey, seperti yang tuan-puan boleh nampak, ini adalah interface keseluruhan ya untuk Microsoft Teams. Okey, konsep asasnya adalah di belah kanan ni kita panggil sebagai WeSpace. Okey, di mana ini adalah tempat untuk kita dan user-user lain untuk berkomunikasi dan berinteraksi, di mana kita boleh hantar message, kita boleh share dokumen, share gambar. Okey, lepas tu sebarang perkongsian yang dilakukan di ruangan ni, dia boleh dilihat oleh kita dan user-user yang lain. Okey, kalau kita lihat di belah kiri ni kan, ini kita panggil sebagai MeSpace, di mana di sini ada ruangan peribadi untuk kita, di mana hanya kita saja yang boleh nampak, manakala user-user lain tak boleh nampak. Okey, kalau kita lihat di belah kiri sekali ni kan, ada banyak icons kan. Okey, icons ni adalah features yang ada di dalam Microsoft Teams. Okey, jadi saya akan terangkan je satu persatu setiap features yang ada di sini. Bermula dengan activity. Okey, saya klik pada activity. Okey, bila saya klik pada activity, dia sebenarnya ada dua bahagian jika saya klik pada anak panah di bawah ni, di mana ada untuk feed dan my activity. Okey, untuk feed ni dia sama seperti Facebook notifications ya, di mana katakan contoh kalau ada orang like kita punya message atau ada like kita punya ada mention nama kita kan, nanti dia akan keluarkan notification di dalam feed. Okey, untuk my activity pula, kalau kita ada macam mention nama seseorang ataupun post sesuatu di ruangan message, dia akan disenaraikan di dalam my activity. Okey, features seterusnya adalah chat. Okey, features ni dia sama seperti WhatsApp, di mana kita boleh membuat one-to-one chat ataupun private chat.
Okey, saya bagi contoh ya. Katakanlah kalau saya ini adalah seorang pensyarah dan saya ingin menghantar mesej dan chat dengan student saya. Okey. Untuk mulakan chat, saya boleh klik pada ikon di atas ni, new chat. Okey, lepas tu tekankan nama student yang saya nak chat. Okey, contoh saya nak chat dengan student saya yang bernama Adele. Saya typekan nama student tersebut, saya tekan enter. Lepas tu mungkin saya boleh tulis seperti selamat pagi untuk memulakan perbualan. Okey, nanti dia akan mulakan chat dengan student tersebut. Lepas tu mungkin saya nak bertanya khabar seperti contoh, sudahkah kamu bersedia untuk peperiksaan esok? Okay. Kalau tuan-puan lihat di bawah ni kan, sebenarnya ada banyak lagi features yang kita boleh guna semasa nak menulis message. Okey, saya bagi contoh je. Saya akan tulis satu lagi ayat. Seperti contoh, sudahkah kamu siapkan assignment? Okey, jika saya tekan pada features ni, format, di sini saya boleh mempunyai pilihan sama ada saya nak adjustkan font perkataan ni kepada seperti bold ke, atau saya nak italickan ke, atau saya nak underlinekan. Okey, selain itu kalau kita lihat di bawah ni ada satu ikon tanda seru ni kan. Okey, ada ikon tanda seru ni kita panggil sebagai set delivery options. Okey, di mana kalau saya klik, okey, saya mempunyai pilihan sama ada nak setkan message ni sebagai important ataupun urgent. Okey, kalau saya setkan sebagai important, nanti message yang saya tulis ni akan ditandakan sebagai important. Okey, tapi kalau saya setkan message ni sebagai urgent, okey, bila saya hantar message ni kepada student tersebut, nanti dia akan keluarkan notification selang 2 minit je dalam tempoh 20 minit. Ini bertujuan untuk menunjukkan yang mesej saya hantar ni adalah amat penting dan perlu diberikan perhatian dan respon yang cepat. Okey, tapi untuk contoh kali ini saya akan pilih important dan saya akan tekan send. Okey, seperti yang saya katakan tadi, saya setkan mesej saya sebagai important. Jadi ada tulislah important di sini, siap dengan tanda seru yang berwarna merah besar ni. Okey, seperti yang saya katakan, ini untuk menunjukkan yang mesej saya hantar ni adalah penting dan perlu diberikan perhatian, okey, dan respon yang cepat. Okey, selain daripada hantar mesej, kita pun boleh attachkan dokumen di dalam ruangan chat ni. Okey, untuk attachkan dokumen, okey, just klikkan pada ikon di bawah ni. Ada ikon paperclip ni kan, attach kan. Okey, klik kat sini. Lepas tu boleh upload lah, boleh pilih sama ada nak upload dari OneDrive ataupun daripada My Computer. Okey, kali ni saya akan upload dari My Computer. Lepas tu saya akan upload satu dokumen yang saya buat untuk tujuan demonstrasi ni. Saya akan upload dokumen ni for demo only. Okey, bagi masa untuk di-upload. Lepas tu tekan send. Okey, yang menariknya kalau saya share file di dalam ruangan chat ni kan, akan ada features yang dipanggil sebagai co-authoring. Okey, so co-authoring ni apa? Okey, nak kasih lebih jelas mungkin saya boleh buat side by side comparison je. Saya akan buka dua account, kiri dengan kanan. Okey, kiri ni adalah akaun daripada seorang lecturer, manakala di kanan ni adalah akaun daripada seorang student. Okey, jadi saya akan buka dokumen ni. Saya buka di bahagian lecturer dan saya buka di akaun student. Okey, bagi masa untuk dokumen tu loading. Okey, apa maksud co-authoring? Co-authoring adalah, okey, katakan kalau saya edit di bahagian ruangan lecture ni kan, saya tulis testing edit from. Okey, kalau tuan-puan lihat di belah kanan ni kan, dia akan apa yang saya edit di ruangan lecture ni, dia akan edit secara serentak di account student. Sama juga kalau saya editkan dokumen ni dari account student, saya tulis testing. Okey, kalau tuan-puan lihat di belah kiri tu, apa yang saya edit di ruangan student, dia akan edit secara serentak di ruangan lecturer. Okey, so inilah features yang kita panggil sebagai co-authoring, di mana ramai orang boleh edit satu dokumen pada waktu yang sama.
Okey, saya rasa features ni amat berguna lah untuk kita utilisekan. Sebab saya ingat lagi masa zaman saya student dulu kan, bila saya nak share dokumen atau saya nak work on ataupun nak compilekan dokumen, saya kena macam savekan dokumen tu dalam pendrive, lepas tu paskan dekat kawan saya edit, lepas tu kalau salah, lepas tu kawan saya pulangkan balik pendrive tu kepada saya, lepas tu saya kena edit balik, jadi memang leceh. Jadi kalau gunakan features co-authoring ni, saya rasa amat berguna dan amat senang lah. Seperti yang saya katakan tadi, boleh ramai orang edit satu dokumen pada waktu yang sama. Okey, jadi saya akan closekan dokumen ni. Sekejap, saya mutekan. Okey. Okey, seperti yang tuan boleh nampak kan, apa yang saya tulis di sini dia akan save secara automatic. Okey, di mana saya perlu tekan pada close button. Okey, ini adalah akaun daripada seorang student. Okey, saya bagi contoh ya. Katakan student ni adalah student, dia foreigner, dia foreign student. Lepas tu bahasa Melayu dia macam kurang fasih sikit. So katakan kalau lecturer student tersebut hantar mesej dalam bahasa Melayu, okey, student tersebut dia mempunyai option untuk terjemahkan bahasa tersebut, mesej tersebut. Okey, cara nak translatekan mesej adalah kita pergi pada mesej yang kita nak terjemahkan, tekan pada 3 titik ni, more options, lepas tu tekan pada immersive reader. Okey, dari sini kalau nak translatekan, ini mesej asal dia, sudahkah kamu bersedia untuk peperiksaan esok? Okey, kalau nak translatekan ke bahasa lain, boleh tekan pada ikon di atas ni, ikon buku ni. Lepas tu pilih bahasa apa yang kita nak terjemahkan. Okey, saya nak terjemahkan dari bahasa Melayu ke bahasa English. Saya tekan English dan saya tekan pada dokumen ni. Nanti dia akan translate lah daripada bahasa Melayu ke bahasa English. Ini sudah translatekan. Selain itu saya pun mempunyai option untuk tekan untuk audio play. So kalau saya tekan play button ni, nanti dia akan cakap lah perkataan satu persatu. Okay, saya rasa tuan-puan tak boleh dengar sebab saya pakai earphone, so saya seorang je yang boleh dengar lah. Okay, tapi ini feature yang ada lah di dalam immersive reader. Okay, saya pergi back. Okay, lagi satu, biasanya bila lecturer hantar mesej kepada student kan, biasanya student akan acknowledge macam cakap noted, understood, sesuatu macam tu kan. Okay, sekarang ni ada satu lagi alternatif lain untuk kita acknowledge satu mesej, okay, dengan cara kita memberi reaction. Okay, katakan lecturer saya hantar mesej ni, sudahkah kamu siapkan assignment? Okay, mungkin saya boleh acknowledgekan mesej tersebut dengan memberi tanda like. Okay, dengan cara saya pergi ke mesej ni dan saya pergi ke emoji like atau thumbs up. Jadi ini adalah antara salah satulah kaedah yang kita boleh buat untuk acknowledgekan mesej. Okey, selain daripada kita hantar mesej dan kita share dokumen, kita pun boleh bagi emoji lah. Seperti contoh emoji smiley ke. Selain emoji, kita pun boleh bagi GIF iaitu short animation. Seperti contoh saya nak share emoji ni, saya pilih. So saya nak pilih short animation ni, saya pilih. Lepas tu kita pun boleh pilih untuk stiker iaitu gambar yang sudah tersedia di dalam Teams. Okay, sebagai contoh saya akan pilih stiker ni. Okay, lepas tu saya boleh tekan send. Okay, lepas tu katakan kalau saya rasa yang mesej saya hantar ni macam tak sesuai ataupun saya nak delete. Boleh ke nak delete? Okay, jawapannya boleh. Kita boleh delete mesej tersebut dengan hanya pergi pada mesej tu, tekan pada 3 titik ni dan tekan pada delete. Okay, nanti dia akan deletekan mesej tersebut. Okay, ni adalah features untuk one-to-one chat. Okay, kalau nak buat group chat boleh ke tak boleh? Okay, jawapannya boleh. Sama juga seperti WhatsApp. Kita pun boleh buat group chat di dalam Microsoft Teams. Okay, nak buat group chat, sama saja kita pergi pada ikon di atas ni, tekan pada new chat, lepas tu kita nak masukkan nama orang yang kita nak masukkan ke dalam group chat. Okay, seperti contoh saya nak invite Alex, Johnny dan mungkin seorang lagi, Suzana.
Okay, lepas tu saya tekan pada, saya boleh typekan message lah seperti hello. So secara automatik ni dia akan createkan group chat. Okay, kalau nak namakan group tu pun boleh juga. Tekan pada ikon ni, name group chat dan tulis seperti contoh group study. Jadi akan renamekan group tersebut kepada group study. Di sini kita boleh lihatlah, sekarang ni ada 4 orang di dalam group chat ni. Okay, ini adalah features untuk chat. Okay, just nak beritahu tuan dan puan. Okay, sebarang perkongsian yang kita lakukan di dalam ruangan chat ni kan, dia akan di-savekan di dalam OneDrive, iaitu cloud storage. Okay, dan setiap user mempunyai storage OneDrive sebanyak 1 terabyte. Okay, bersamaan dengan 1000 gigabyte. Okay, banyak sebenarnya. Okay, ini features berkenaan dengan chat. Okay, sekarang ni saya akan pergi pada features yang seterusnya, iaitu Teams. Okay, saya klik pada Teams. Maaf, saya akan switch, saya akan tukar kepada account lecturer. Okay, pergi pada Teams. Okay, Teams ni bagi saya adalah platform yang amat berguna untuk tujuan e-learning, okay, di mana lecturer dan student boleh berkomunikasi dan berinteraksi semasa waktu pembelajaran, di mana sebagai seorang lecturer tu dia boleh boleh buatkan assignment untuk diberikan kepada student. Lepas tu student tu pula boleh terima assignment tu, lepas tu completekan assignment tersebut dan submit kembali kepada lecturer. Okey, semuanya boleh dilakukan melalui team. Okey, macam cara nak buat Teams. Okey, kalau cara nak buat Teams ni, kita boleh pergi pada bahagian bawah ni, tekan pada join or create a team. Okey, bila saya tekan di sini akan ada 2 pilihan, iaitu create a team or join a team with a code. Okey, siapa beza antara dua ni? Okey, untuk join a team with a code ni, kita boleh join existing team ataupun team yang sudah ada dengan menggunakan kod. Okey, nanti saya akan explainkan je cara untuk kita join a team with a code. Sebab sekarang ni saya nak fokuskan dahulu untuk kita membuat team. Okey, create a team. Saya klik pada create team. Lepas tu akan ada 4 kategori yang berbeza. Okey, kategori pertama iaitu kelas. Okey, ini sesuai untuk tujuan e-learning. Okey, di mana saya katakan tadi, student dan lecturer boleh berkomunikasi dan berinteraksi semasa waktu pembelajaran. Okay, untuk professional learning community atau nama ringkasnya PLC, okay, kategori ni dia sesuai untuk para lecturers untuk macam membuat discussion ataupun membuat perbincangan sesama mereka. Okay, untuk kategori staff ni sesuai untuk staff-staff yang bekerja di department seperti HR, bahagian pentadbiran, bahagian pengurusan. Okay, dan kategori yang terakhir sekali iaitu other. Okay, kategori ni sesuai untuk kita membuat grup iaitu di luar waktu pembelajaran seperti kelab bola sepak ke, kelab tenis, kelab badminton. Okay, tapi untuk contoh hari ini saya akan tunjukkan cara untuk membuat team menggunakan kategori kelas. Sebab di dalam kategori ini akan ada features untuk assignment, untuk buat assignment. Okay, saya klik pada kategori kelas. Dan saya namakan team tersebut. Okay, seperti contoh, saya adalah seorang lecturer yang mengajar subjek matematik dan saya mengajar semester 1. Okay, mungkin saya boleh letak matematik semester 1. Okay, di sini kalau nak letak description boleh letak, tapi ini optional, so saya akan biarkan kosong. Saya tekan next. Lepas tu saya boleh invite student yang nak dimasukkan di dalam team ni. Okay, seperti contoh mungkin saya akan invite 3 orang student. Saya akan invite Johnny. Saya akan invite mungkin Suzana. Lepas tu mungkin seorang lagi. Saya invite Alex. Okay, selain invite student, kita pun boleh invite lecturer masuk ke dalam team ni. Okay, tapi saya akan invite student dahulu. Okay, lepas dah invite student masuk ke dalam team, hanya perlu tekan pada butang add. Okey, lepas sudah siap, saya tekan pada close. Okey, secara automatik ni dia akan createkan team yang baru. Okey, untuk setiap team yang baru dibuat, dia akan diletakkan di bahagian paling bawah sekali. Okey, tapi kita bolehlah nak dragkan, naikkan ke atas untuk senang sikit untuk kita melihat. Okey, lepas tu setiap team yang baru dibuat, by default dia akan createkan satu default channel yang dinamakan sebagai general.
di mana semua student yang berada di dalam tim matematik semester 1 ni dia akan dimasukkan di dalam channel general. Okey, tuan-puan mungkin tanya pada saya lah, ada tak option untuk kita macam nak createkan separate channel di mana hanya orang-orang yang tertentu saja yang boleh join? Okey, jawapan dia ya, boleh. Kita mempunyai option untuk membuat satu lagi separate channel. Okey. Dan invite hanya orang-orang yang tertentu sahaja untuk join channel tersebut. Okey, cara nak buat channel yang baru, tekan pada 3 titik ni di sebelah tim yang bernama Matematik Semester 1 ni. Tekan pada 3 titik ni dan tekan pada add channel. Okey, mungkin saya nak buat satu channel khas untuk group study. Okey, saya tuliskan nama channel tersebut, group study. Lepas tu saya boleh pilih sama ada saya nak setkan sebagai standard iaitu public ataupun sebagai private. Okay, untuk contoh kali ini saya akan pilih private. Lepas tu saya tekan next. Lepas tu saya invite student saya yang nak dimasukkan ke dalam channel tersebut. Mungkin saya nak invite student yang bernama mungkin Johnny dan seorang lagi Alex. Pada butang add dan tekan pada done. Okey, seperti yang tuan-puan boleh nampak, jika channel tu disetkan sebagai private, dia akan ada ikon kunci di sini. Okey, ini bermaksud hanya orang yang berada di dalam channel private channel tersebut yang boleh akses ke dalam channel tu. Okey, manakala orang yang di luar daripada channel ni, group study ni, dia tak akan tahu tentang kewujudan private channel ni. Okay, so ini cara untuk kita createkan private channel. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan cara untuk kita configure ataupun kita nak check setting untuk team. Okay, kalau kita nak check setting untuk team, kita tekan pada 3 titik ni, more options, tekan pada manage team. Okay, di sini kita boleh lihatlah setting untuk team yang kita baru buat ni. Di mana kita boleh lihat sekarang ni di dalam team ni ada 3 student. Okay, katakan kalau saya nak removekan student tersebut. Okay, saya boleh buat dengan tekan pada pangkah di sini. Okay. Ataupun kalau saya nak memberi student tersebut, nak tukarkan student tersebut sebagai owner team ni, saya boleh tekan pada anak panah di bawah ni dan tukar kepada owner. Okay. Lepas tu seterusnya adalah channel. Okay, kalau saya tekan pada channel ni, dia akan menyenaraikan channel-channel yang sudah dibuat di dalam team ni. Okay, sekarang ni ada 2 channel yang sudah dibuat iaitu general dan group study. Okay, katakan in the future kalau tuan-puan terdelete channel, boleh ke nak retrieve balik? Okay, jawapannya ya, boleh. Tuan-puan boleh restore balik team yang terdelete dengan cara pergi ke bahagian deleted ni. Okay, sebab sekarang ni kan saya tak ada delete team kan. So sini dia tulis kosong lah. Okay, seterusnya setting. Okay, dari setting ni tuan-puan boleh boleh check lah setting untuk macam member permission, sama ada nak allowkan member untuk createkan channel ataupun nak allowkan member untuk delete a channel. Dan tuan-puan juga boleh setkan permission untuk guest. Okay, tapi untuk setting ni saya nak fokuskan lebih kepada team code. Okay, seperti yang saya katakan tadi kan, seseorang tu dia boleh join team dengan menggunakan code. Okay, dengan cara kena dapatkan code tu tersebut. Kena dapatkan code tu terlebih dahulu. Okay, untuk dapatkan code, team owner tu dia kena generatekan code tu dahulu dan berikan kepada user-user yang lain. Okay, macam contoh tadi kan, saya kan ada tunjuk kita boleh invite student masuk ke dalam team dengan tulis nama mereka one by one kan. Okay, tapi tu sebenarnya ambil masa yang lama. Okay, kalau nak cepat, kita boleh generatekan code ni. Okay, saya tekan pada generate code. Lepas tu dia akan keluarkan code yang macam ni. Kita boleh sharekan code ni ke user-user yang lain. Okay, seperti contoh saya rasa mesti kat Politeknik mesti akan ada grup WhatsApp kan untuk untuk subjek atau untuk semester kan. So mungkin lecturer boleh sharekan team code ni kepada student di dalam grup WhatsApp. So lagi cepatlah untuk mereka join team tersebut. Okey, saya akan tunjuk contoh je untuk join a team with a code. Saya copy code ni.
Lepas tu saya pergi ke account lecture, account student. Okay, saya pergi ke team. Saya pergi ke join or create a team. Dan saya pastekan kod tersebut di ruangan ini. Lepas tu saya klik pada join team. Okay, secara automatiknya student tersebut akan dibawa masuk ke dalam team sini, Mathematics Semester 1. Okay, saya pergi balik ke account lecturer. Okay, ini adalah settings yang kita boleh configure. Okay, seterusnya untuk analytics, dia akan tunjukkan statistik berkenaan dengan penggunaan di dalam Microsoft Teams. Okay, buat masa sekarang ni, di mana saya pun boleh adjust lah sama ada nak tengok statistik untuk seminggu yang lepas, sebulan yang lepas ataupun 3 bulan yang lepas. Okay, tapi disebabkan team ni baru saja dibuatkan, so tidak ada banyak information lah atau statistik yang boleh dikeluarkan. Okay, ini adalah untuk berkenaan dengan manage teams. Okay. Sekejap, saya pergi ke ruangan chat. Sekejap, saya baca soalan dulu. Okay, soalan dia, kalau nak create team beberapa group dalam kelas tersebut macam mana? Group A, group B, group C. Okey, ni boleh, untuk soalan ni kita boleh createkan group melalui add channel. Okay, cara ni kita pergi ke bahagian sini, tekan pada more option dan tekan pada add channel. So kita boleh letaklah channel tambahan seperti katakan kalau tuan-puan mengajar 2 kelas kan, boleh tulislah kelas A. Lepas tu kelas kedua boleh tambah channel lagi, kelas B. So katakan kalau satu subjek tu tuan-puan ada mengajar banyak kelas kan, so boleh add melalui add channel. Lepas tu soalan terusnya, boleh tuan ada option untuk create channel. Tekan okey, ni sudah dijawabkan oleh Syukri. Minta maaf saya tak perasan. Okey. Saya teruskan. Okey, sekarang kita pergi ke general. Okey, di sini untuk bahagian pertama iaitu post. Okey, di sini tempat di mana lecturer dan student boleh berkomunikasi. Di mana katakan kalau lecturer tu dia ada post sesuatu di ruangan post ni kan, nanti boleh dilihatlah oleh student-student yang berada di dalam team Mathematics Semester 1. Okay, saya bagi contoh ya. Katakan saya nak upload satu dokumen, saya tekan pada attachment, saya tekan pada upload from my computer dan mungkin saya akan pilih dokumen ni. Jadi bila saya post sesuatu di ruangan post ni, nanti apa yang saya tulis ni boleh dilihat oleh student-student yang berada di dalam team Mathematics Semester 1. Okay, so saya rasa features di bawah ni saya sudah cover dah di dalam chat. So dia sama saja. Okay, seterusnya kalau saya pergi ke files, dia akan tunjukkan files, senarai file yang sudah dikongsikan di dalam team ini. Okay, seperti contoh kan, katakan kalau saya ada share file macam 1 bulan yang lepas di ruangan post ni kan. Okay, kalau saya nak scroll atas memang leceh lah kan. Okay, cara paling mudah kita boleh checkkan file yang kita share sebelum ni di dalam ruangan file. Okay, lagi satu, sebarang perkongsian file yang dilakukan di dalam team ni, dia akan disavekan di dalam SharePoint, okay, iaitu cloud storage. Okay, katakan contoh, katakan kalau saya terdelete saya dokumen ni. Saya delete. Lepas tu boleh ke saya nak restore balik? Sebab sini tak ada kan, tak ada butang recycle bin kan. Okay, jangan risau, sebenarnya kita boleh restore balik file yang kita terdelete di dalam team ni dengan cara kita klik pada open in SharePoint. Okay, seperti yang saya katakan tadi kan, file yang kita kongsikan di dalam team dia akan disavekan di dalam SharePoint. So kita boleh restore balik lah dari SharePoint. Okay, lepas tu saya pergi ke recycle bin.
Ni file yang saya delete tadi kan. Saya boleh restore balik. Caranya saya tick di sini dan saya tekan restore. Okay. Lepas tu saya pergi balik ke team dan saya refresh balik. Jadi file saya terdelete tadi tu dia sudah restore balik di sini. Okay. So katakan kalau tuan-puan nak upload sesuatu dokumen di mana tuan-puan tak nak student macam delete ke ataupun edit kan, tuan-puan boleh savekan dokumen tersebut di dalam kelas material. Okay, ini untuk files. Okay, untuk kelas book pula, kelas notebook. Okay, kelas notebook ni kita boleh katakan sebagai buku nota ya, buku nota untuk students tapi dalam bentuk digital. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan cara nak buat kelas notebook. Okay, kita pergi tekan pada butang ni dan tekan pada blank notebook. Okay, dari sini jika kita membuat kelas notebook akan diberikan 3 kategori iaitu collaboration space, content library dan student notebooks. Okey, untuk collaboration space ni dia sesuai untuk student dan lecturer berkolaborasi, di mana kalau tuan-puan lihat di belah kanan ni kan, okey, lecturer boleh edit content di dalam collaboration space, okey, student pun boleh edit the content di dalam collaboration space. Okey, tapi untuk content library ni dia berbeza sikit sebab hanya lecturer saja yang boleh edit content di dalam content library ni, manakala student hanya boleh view sahaja. Okay, lepas tu untuk student notebook ni, setiap student akan dibekalkan notebook peribadi untuk kegunaan mereka. Okay, saya rasa saya akan terangkan dia satu persatu untuk kasih lebih jelas. Okay, saya tekan pada next. Okay, by default setiap student punya kelas notebook akan ada 4 section. Okay. Tapi kalau tuan-puan nak remove section ke atau nak delete, boleh sajalah. Kalau nak delete, boleh tekan pada butang pangkah ni ataupun kalau nak tambahkan section, boleh tekan pada add section. Okay, tapi untuk kali ini saya akan biarkan kepada default setting. Okay, saya tekan create. Okay, bagi masa sikit je untuk dia createkan kelas notebook. Sebab kelas notebook ni kan dia ada 3 kategori kan. So bila first time kita nak set upkan kelas notebook ni, dia mungkin ambil masa sedikit lah, tapi tak lama sangat pun. Sini macam nak dekat habis dah loading. Okay, untuk notebook yang baru saja dibuat, dia akan keluar interface seperti ni. Okay, untuk kita akses ke dalam kelas notebook, tuan-tuan boleh klik pada ikon di atas ni, atas ikon yang bertulis Open Navigation Panel. Lepas di sini tuan-tuan boleh nampak lah ada 3 kategori iaitu collaboration space, content library dan student notebook. Okay, macam dalam team saya ni kan ada 4 student kan. So lecturer tersebut akan ada akses untuk 4 student punya notebook. Okay, saya pergi ke collaboration space. Okay, seperti yang saya katakan tadi kan, untuk collaboration space ni tempat di mana student dan lecturer boleh berkolaborasi, di mana seperti contoh mereka boleh berkongsi idea ataupun buat brainstorming. Jadi saya bagi contoh ya, saya buat satu page baru di dalam collaboration space. Mungkin saya nak tulis topik, saya nak bertanyakan pendapat kepada student saya. Seperti contoh topik apa nak belajar minggu ni. Saya tulis nombor. Okay, mungkin saya sebagai lecturer, saya bagi cadangan untuk nak mengajar subjek statistik. Okay, lepas tu dari sini student pun boleh contribute kepada ke dalam collaboration space. Okay, saya akan tukarkan view kepada seorang student ataupun saya boleh buat side by side comparison ya. Okay, kiri adalah account lecturer, kanan adalah account student. Okay, saya pergi ke kelas notebook. Saya pergi klik icon ni, pergi ke collaboration space.
Dia sama macam saya terangkan tadi berkenaan dengan konsep co-authoring, di mana kalau student type di sini, dia akan edit secara serentak. Okey, katakan kalau student tu dia nak belajar topik pasal mungkin algebra. So, apa yang student ni tulis dalam dokumen ni, dia akan diedit secara serentak di account lecturer. Ataupun mungkin student ni nak belajar subjek tentang geometri. Okay. Lepas tu sebagai lecturer boleh check lah apa yang ditulis oleh student. So kalau lecturer nak conteng-conteng pun boleh dengan menggunakan features draw. Di mana kalau tekan draw, tekan pada butang pen ni warna merah. Okay, katakan lecturer tu rasa okay, minggu ni statistik macam tak seronok. Okay, tak nak jadi belajar, tak nak. Algebra pun macam tak menarik. Okay, potongkan. So lecturer ni nak mengajar subjek geometri. So dia boleh conteng-conteng kat sini lah. Okay. Okay, ini adalah untuk calibration space. Okay, seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan content library. Okay, seperti yang saya katakan tadi, content library ni dia berbeza dengan collaboration space, di mana untuk collaboration space ni student dan lecturer boleh edit, tapi untuk content library ni hanya lecturer saja yang boleh edit, manakala student hanya boleh view saja. Okay, jadi untuk content library ni bagi saya sesuai untuk lecturer sharekan ataupun berkongsikan bahan-bahan rujukan atau bahan bacaan untuk student. Okay, seperti contoh, saya akan buat satu page baru di dalam content library dan mungkin saya akan tulis bahan bacaan. Sila baca bahan di bawah. So mungkin saya boleh bagi link-link yang penting lah untuk student study. Mungkin saya nak student saya study subjek algebra. Okay, saya tulis algebra. Ataupun saya nak student saya study tentang subjek statistik. Saya tulis statistik. Okay. Jika saya pergi ke view seorang student, okay, ni lecturer account, saya tukar kepada view student. Jika saya pergi ke content library, saya pergi ke page yang lecturer buat tadi tu, bahan bacaan. Di sini saya hanya boleh membaca saja. Saya tak boleh nak buat sebarang edit. Di mana sekarang ni saya tengah tekan butang backspace. Dia tak delete. So saya rasa perumpamaan yang senang untuk kita berikan tentang content library ni, kita boleh anggap content library ni sebagai perpustakaan, di mana student hanya boleh baca buku di dalam perpustakaan tapi tak boleh conteng di atas buku tu. Okay, seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan student notebook. Okay, seperti yang saya katakan tadi, setiap student akan dibekalkan satu notebook. Di sini student boleh menggunakan notebook tersebut untuk sebagai contoh untuk mengambil nota lah semasa waktu pembelajaran. Okay, seperti contoh, katakan student tersebut nak ambil nota, dia boleh pergi pada kelas note. Lepas tu mungkin dia boleh tulis tarikh hari ni 25 Jun 2020. Okey, lepas tu student tersebut dia mengambil nota semasa sesi pembelajaran. Okey, katakan semasa waktu pembelajaran, lecturer tu dia macam mengajar atau cakap terlalu cepat. Lepas tu student tu dia macam risau kalau takut ada tertinggal poin-poin yang penting kan. Student tu dia boleh menggunakan option audio recording, di mana boleh pergi kepada insert audio dan tekan pada dia akan record secara automatik. Okey, di mana semasa waktu pembelajaran, audio recording tu akan merakam suara lecturer. So student tu sambil tu boleh take note dah nota apa yang dikatakan oleh lecturer tersebut. Okey, selepas habis sesi pembelajaran, student tersebut boleh stopkan audio recording ni. So lepas tu kemudian student tu dia boleh dengar balik lah audio recording yang dirakamkan sebelum ni dengan cara pergi ke audio recording ni dan tekan pada play. So di sini student tersebut tahulah sama ada student tu ada tertinggal poin yang penting ke ataupun tak semasa pelajaran. Okay. Ini adalah untuk kelas notebook. Okay, saya tukar balik ke account lecturer. Okey, saya rasa saya sudah cover untuk kelas notebook.
Tapi katakan kalau tuan-puan macam masih lagi tak clear ataupun keliru berkenaan dengan kategori kelas notebook ni, okey, tuan-puan boleh pergi pada first page ni, welcome. Di sini dia ada tulis lah macam kategori untuk student notebook ni sesuai untuk yang ni. Lepas tu untuk content library, okey, tujuan dia adalah untuk yang ni. Okay, dah ada description untuk setiap kategori di dalam kelas notebook. Okay, seterusnya saya pergi kepada features yang lain iaitu assignment. Okay, saya rasa assignment ni adalah features yang mungkin lecturer paling suka, iaitu createkan assignment untuk student. Okay, untuk createkan assignment atau buat assignment yang baru, boleh tekan pada butang get started. Lepas tu tekan pada butang create. Okay, di sini tuan-puan ada pilihan sama ada untuk membuat assignment atau quiz. Okay, assignment ni lebih kepada soalan subjektif. Kalau quiz ni dia akan ada pilihan untuk membuat soalan objektif. Okay, tapi pertama sekali saya akan tunjukkan cara untuk buat assignment je. Saya tekan pada assignment. Di sini saya boleh tuliskan nama assignment tersebut. Mungkin saya tulis mathematics assignment. Lepas tu instruction tu mungkin saya boleh tulis seperti sila jawab semua. Lepas tu untuk markah assignment ni, markah penuh adalah 30%. Okey, untuk uploadkan soalan assignment, saya boleh tekan pada add resources. Okay, so saya boleh pilih lah sama ada nak uploadkan soalan assignment tu dari OneDrive, kelas notebook ataupun link. Okay, tapi saya sudah sediakan satu sampel soalan. Okay, saya akan upload daripada device, daripada saya punya local drive. Saya akan pergi pada basic maths 1 dan tekan pada done. Okay, di sini tuan-tuan boleh pilih lah sama ada nak benarkan student tersebut edit soalan ataupun tak. Okay, tapi by default dia punya setting adalah student cannot edit the document. Okay, di sini saya akan assignkan assignment tersebut kepada semua student. Okay. Di sini tuan-tuan boleh setkan dia punya tarikh deadline. Okay, di sini tarikh deadline dia adalah pada 26 Jun esok pukul 11.59 malam. Okey, kalau tuan-puan klik pada butang edit ni sebenarnya ada banyak lagi option untuk berkenaan dengan assignment. Kalau saya tekan edit, okay, katakan kalau tuan-puan tak nak assignkan assignment sekarang, okay, tuan-puan nak assignkan assignment mungkin pada minggu depan, pada masa akan datang kan, boleh klik saja pada schedule to assign in the future. Lepas tu boleh pilih lah tarikh apa nak assignkan assignment tersebut. Mungkin nak assignkan pada hari Isnin ke, boleh tekan pada tarikh ni. Okay, tapi untuk contoh hari ni, saya tak akan assignkan untuk in the future, saya akan assignkan assignment hari ni. Okay, ini due date. Katakan saya rasa due date ni macam terlalu lewat, saya nak awalkan. Okay, saya boleh adjustkan kepada waktu yang lain. Okay, saya nak letak pukul 7 petang. Okay, ini dia punya due date. Okay, sebenarnya katakan kalau tuan-puan setkan due date pada waktu dan tarikh berkenaan, seperti contoh pukul 7 petang kan, sebenarnya student tu masih lagi boleh submit assignment selepas 7 petang. Okay. Lepas tu katakan lecturer tu macam strict kan, tak nak terima apa-apa assignment selepas pukul 7 petang kan, lecturer tersebut boleh tekan pada close date ni. Jadi dia akan menunjukkan yang last waktu yang terakhir untuk assignment, untuk submit assignment adalah pada pukul 7 petang. Okay, selepas semua sudah siap setting, boleh tekan pada done. Okay, semua dah siap semua. Saya boleh tekan pada butang assign untuk assignkan assignment kepada student saya di dalam grup matematik. Okay, sekarang ni saya akan switchkan, saya akan tukar ke view seorang student. Okay, setiap assignment yang di-assignkan kepada student, dia akan keluar notification di sini, activity. Lepas tu student tu boleh buka assignment melalui di ruangan post. Tekan pada view assignment.
Sekejap ya, mungkin ada some connection issue. Mungkin saya ada some connectivity issue, tak apa, saya buat balik ya. Saya akan createkan balik assignment tadi. Saya buat assignment baru. Okay, saya upload daripada saya punya local drive. Okay, ini deadline saya biarkan seperti biasa. Okay, saya sudah uploadkan saya punya soalan. Okay, all student. Okay, saya tekan butang assign. Okay, saya pergi balik ke account student. Saya buka balik assignment tersebut. Sekejap je, nampaknya ada sedikit technical daripada saya punya internet connection. Jadi dia tak loading di sini. Sebentar ya. Ataupun saya boleh buat assignment melalui sini. Saya edit daripada desktop. Saya edit daripada web browser. Saya buat soalan seperti okay, soalan sudah siap. Saya bagi markah 30%. Okay. Saya nak pastikan saya assignkan kepada semua student saya. Okay, semua dah okay. Saya tekan pada assign. Okay, lepas tu saya akan pergi ke account lecturer. Account student. Sekejap, saya rasa ada masalah teknikal sikit dari bahagian assignment ni. Tak apa, saya rasa mungkin saya boleh skip dahulu je bahagian assignment ni. Nanti saya akan terangkan. Okay, saya pergi pada features yang seterusnya iaitu calendar. Okay, untuk calendar ni kita boleh setkan dua jenis meeting, iaitu kalau kita pergi ke bahagian anak panah di bawah ni, kita boleh buat schedule meeting ataupun live event. Okey, apa beza antara meeting dengan live event? Okey, untuk schedule meeting ni kan, katakan ini adalah menggunakan konsep two ways communication ataupun di mana saya sebagai presenter saya boleh bercakap, manakala tuan dan puan sebagai attendees pun boleh bercakap. Okay, tapi untuk live event ni dia berbeza sikit sebab dia menggunakan konsep one way communication, di mana hanya presenter saja yang boleh bercakap, manakala attendees hanya boleh mendengar saja. Jadi satu perbezaan antara meeting dengan live event ni adalah untuk meeting ni buat masa sekarang ni dia boleh support sehingga
250 orang user. Okay. Lepas tu untuk live event ni pula dia boleh support sehingga 10,000 orang user. Okay, tapi dia punya upcoming features ni in total dia akan support pada tahap 20,000 orang user pada waktu yang sama untuk live event ni. Okay, tapi untuk contoh kali ni saya akan terangkan cara untuk schedulekan meeting dulu. Saya tekan pada schedule meeting. Saya boleh tekan pada mungkin weekly meeting. Okay. Lepas tu katakan contoh saya nak invite student saya yang bernama Adele. Minta maaf ni student minta maaf saya switch pada account lecturer ya. Saya nak schedulekan meeting. Saya nak buat weekly meeting. Lepas tu contoh saya nak invite student saya bernama Adele. Saya takkan nama beliau Adele dan mungkin seorang lagi Alex. Okey, yang menariknya di sini ada features yang dinamakan sebagai scheduling assistant, di mana kalau saya tekan pada scheduling assistant ni, di sini kita boleh tahulah sama ada user-user tersebut available ataupun tidak. Okay, seperti contoh saya nak buat meeting pada hari Jumaat. Okay, katakan saya nak buat pada pukul tengah hari. Kalau saya tekan pada pukul 12 tengah hari, di sini kita boleh nampak ada user yang tak available, di mana seorang ni dia tak available sebab dia ada meeting yang lain. Lepas tu seorang ni dia tentatif sebab dia dapat meeting invitation untuk meeting yang lain tapi belum accept lagi. Okay, nampaknya banyak user ni dia busy pada waktu ni. So mungkin saya boleh setkan meeting pada pagi pukul 9. Okay, kalau saya setkan meeting pada pukul 9, kita boleh nampak yang semua user ni dia available. So kita boleh setkan meeting di sini. Ataupun saya boleh dragkan lah. Ni setengah jam kan. Kalau saya nak dragkan pada 1 jam, saya boleh tarikkan dan dragkan ke belah kanan. Lepas tu tekan pada butang send. Okay, bila kita setkan meeting invitation, kita pun boleh boleh ubah dia punya setting ya, dengan cara kita klik pada meeting yang kita buat tadi tu dan tekan pada meeting options. Di sini kita boleh pilih lah sama ada who can bypass the lobby. Okay, kalau kita set to everyone, kiranya semua orang di luar daripada Politeknik Muazzam Shah boleh masuk ke dalam sesi meeting ni tanpa perlu di-approvekan. Lepas tu di sini kita boleh setkan sama ada kita nak announce when caller join or leave. Ini bermaksud setiap user yang keluar masuk akan diberitahu. Okay. Lepas tu kita boleh pilih who can present. Okay, katakan kalau saya nak semua orang boleh present, saya tekan pada everyone, atau kalau saya nak saya seorang saja yang present, saya tekan pada only me dan tekan pada save. Okay, ini adalah untuk meeting. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan cara untuk schedulekan live event. Okay, untuk schedulekan live event, sama saja pergi pada ikon ni, tekan pada anak panah di bawah dan tekan pada live event. Di sini saya boleh tuliskan dah tajuk apa yang saya nak berikan untuk live event tu. Okay, seperti contoh, mungkin saya nak buat live event berkenaan dengan pencegahan COVID-19. Lepas tu saya boleh pilih tarikh dan waktu untuk live event tersebut. Okay, seperti yang saya katakan tadi, untuk live event ni hanya presenter yang boleh bercakap, jadi saya kena pilih siapa yang akan menjadi presenter. Okay. Seperti contoh, saya akan pilih Adele untuk menjadi presenter dan saya tekan pada next. Okay, lepas tu di sini kita boleh pilih lah sama ada kita nak hanya berikan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh join live event tersebut ataupun semua orang di dalam Politeknik Muazzam Shah boleh join live event tersebut. Okay, di bawah ni ada setting. Kita boleh pilih sama ada kita nak turn on kan features untuk Q&A. Okay. Di mana kalau kita enablekan features ni, nanti attendees untuk live event tersebut dia boleh bertanyakan soalan. Okay, bila semua sudah setting, semua sudah okey, boleh tekan pada schedule.
Okey, bila kita setkan live event, dia akan memberikan satu link. Jadi link ni kita boleh share lah kepada kita punya rakan. Seperti contoh, kita boleh share melalui email ataupun grup WhatsApp. Okay, so user hanya perlu klik pada link tersebut untuk join live meeting ni, live event ni. Okay, sekarang ni saya akan cuba kembali kepada bahagian assignment. Tapi sebelum tu izinkan saya, bagi saya masa 2 minit je, saya nak cuba sambung nak cuba check balik saya punya internet connection. Sebab saya takut mungkin ada gangguan di situ lah. Sebab tu saya tak dapat nak createkan assignment. Okay, bagi saya masa 2 minit. Okay, saya akan kembali balik. Okey tuan-puan, okey saya dah resolvekan isu saya. Okey, tadi sebenarnya ada sedikit gangguan je daripada belah saya ni. Sebab saya ni saya tengah work from home, so internet connection kat rumah saya ni tak berapa nak stabil sangat lah. Okay, sekarang ni saya sudah tukarkan saya punya internet connection. Okey, saya ulang balik pada bank assignment je. Okey, selepas kita assignkan assignment kepada student, okey, student akan nampak interface seperti ini. Okey, macam tadi kan saya ada buat assignment untuk matematik kan. So student boleh viewkan assignment ni. Anda perlu klik pada nama assignment tersebut. Jadi inilah soalan yang saya sediakan kepada student tersebut. Okey, mungkin student ni boleh jawab soalan dengan cara kita edit from desktop, open in desktop app. Okey, so student tersebut menjawab soalan seperti contoh 2 tambah 2, 4, 2 darab 2, 4 dan 2 tolak 2 sama dengan 0. Okey, lepas habis edit jawapan, mungkin student ni boleh savekan separate copy untuk di-uploadkan ke dalam assignment. Okey, saya savekan separate copy. Okey, lepas tu kalau student tu nak submitkan assignment, okey, student tu boleh tekan pada add work. Lepas tu boleh uploadkan jawapan kepada assignment tersebut. Okey, saya akan upload daripada local drive di mana ini jawapan yang saya buat tadi. Okey, lepas tu tekan done. Okey, bila saya nak submit, saya hanya perlu klik pada turn in. Okey, assignment sudah dihantar. So sekarang ni saya akan tukar ke view seorang lecturer. Okey, saya tukar view seorang lecturer. Saya pergi ke assignment.
Tekan pada assignment. Okey, di sini lecturer tersebut boleh nampaklah daripada 4 student ni hanya seorang saja yang submitkan assignment tu. Okey, jadi kalau lecturer tu nak tandakan assignment tu, hanya perlu klik pada turn in. Okey, di sini lecturer boleh tandalah. Ini jawapan yang ditulis oleh student. So lecturer tu pun boleh edit daripada browser. Mungkin untuk tanda lecturer tu boleh tulis seperti 2 tambah 2 sama dengan 4. Okey, betul. Okey, lepas tu 2 darab 2 sama dengan 4. Betul. Lepas tu 2 tolak 2 sama dengan 0. Betul. Okey. Lepas tu lecturer boleh bagi feedback lah seperti good job. Dan disebabkan student ni dia jawab semua soalan dengan betul, jadi lecturer tu boleh bagi markah penuh iaitu 30/30. Dan tekan pada return. Tekan pada close. Okey, untuk setiap assignment yang sudah ditandakan, dia akan tukarkan, dia akan dipindah ke bahagian graded. Okey. Kalau tuan-puan lihat di belah kanan ni, di belah assignment ni adalah grade. So untuk setiap assignment yang sudah ditandakan, dia akan dimasukkan di dalam ruangan grade. Okey. Di sini kita boleh nampak hanya seorang student saja yang menjawab assignment tersebut. Okey, sekarang ni saya dah explain pasal assignment, saya sudah explain pasal grade. Okey. Katakan kalau tuan-puan nak compilekan semua information berkenaan dengan grade ni dalam Excel file, okey, tuan-puan boleh export ke dalam Excel. Dengan hanya perlu klik pada butang ni, export to Excel. Okey, saya rasa saya sudah terangkan berkenaan dengan features Teams ni. Okey, untuk assignment ni sebenarnya sama seperti yang saya terangkan tadi, di mana kita boleh createkan assignment melalui ruangan ni, tapi ini sebenarnya hanyalah shortcut kepada feature assignment yang saya tunjukkan tadi tu. Sebenarnya sama saja, di mana lecturer pun boleh createkan assignment daripada icon ni. Kalau tuan-puan lihat, dia sama saja dia punya interface dia. Okey, kalender saya sudah terangkan. Sekarang ni saya akan terangkan berkenaan dengan calls. Okey, calls ni sama seperti WhatsApp, di mana selain kita nak buat chat, kita pun boleh call user-user yang lain menggunakan features call ni. Okey, kalau kita nak call user, kita boleh tekan pada add speed dial dan tuliskan nama user tersebut. Contoh saya nak call Megan. Tekan nama user tersebut, saya klik dan tekan add. Di sini nama dia sudah keluar, so saya boleh pilih lah sama ada saya nak buat video call ataupun saya nak buat call biasa. Okay, saya rasa ni memang straightforward. Okay, seterusnya features untuk files. Okay, untuk files ni dia akan menaraikan semua files yang sudah dikongsikan di dalam Teams. Okay, jadi dia akan senaraikan lah mengikut tarikh. So senang sikit lah untuk kita cari files yang kita kongsikan sebelum ni. Okay, saya sudah share tentang features untuk setiap icon ni. Okay, sekarang ni saya nak terangkan berkenaan dengan user profile. Okay, untuk kita tukar user profile atau nak buat setting, klik pada icon di atas kanan ni. Dari sini kita boleh tukar kita punya profile picture. Klik di sini change picture. Ataupun kita boleh setkan kita punya status kepada available, busy, do not disturb. Lepas tu kita pun boleh set kita punya status message di sini. Lepas tu sebarang message yang kita save, kita boleh lihat di dalam ruangan save ni. Okay, sebab sekarang ni saya nak tekankan kepada setting, di mana kalau saya klik pada settings, di sini tuan-puan boleh ubah setting mengikut cita rasa tuan-puan. Okay, seperti contoh, kalau tuan-puan rasa team ni macam tak sesuai, nak dark team, okay, boleh je pilih pada pilihan ni. Okay, tapi bagi saya lebih prefer lah dia punya default theme. Okay, selain tu tuan-puan boleh pilih lah sama ada nak dia punya layout tu grid ataupun list. Okay, kalau saya pilih grid, nanti dia akan susunkan dari kiri ke kanan senarai themes. Kalau saya pilih list, nanti dia akan senaraikan themes dari atas ke bawah. Sebab tu tuan-puan pun boleh pilih lah bahasa untuk themes ni. Okay, default setting adalah English ya. Lepas tu kalau kita pergi ke privacy, di sini kita boleh configure setting untuk manage priority access.
Okay, sebab kalau kita tengah berada di dalam meeting kan, okay, secara automatiknya kita punya status akan ditukarkan kepada busy ataupun do not disturb. Okay, bila kita berada di dalam status busy atau do not disturb, kalau user tu cuba nak call kita atau hantar message, dia tak dapat. Dia tak boleh nak call kita semasa kita berada di dalam meeting. Okay, tapi katakan kalau kita masih lagi nak, kalau kita nak seseorang tu boleh call kita walaupun kita sedang berada di dalam meeting, kita boleh whitelistkan user tersebut dengan klik pada manage priority access dan masukkan nama user tersebut. Seperti contoh, saya nak bos saya bernama Megan. Dia boleh contact saya, dia boleh call saya walaupun saya sedang berada di dalam meeting. Okay. Jadi itulah adalah cara untuk kita whitelistkan user. Okay, kalau kita pergi pada notification, di sini tuan-tuan boleh adjust lah setting untuk notification, di mana tuan-tuan boleh pilih sama ada nak dia notify melalui banner atau email. Okay, banner ni dia akan keluar di bahagian bawah kanan screen. Okay, email pula dia akan hantar ke email lah. Okay, ataupun tuan-tuan boleh pilih untuk notification tu keluar di bahagian feed saja, di mana dia akan keluar di bahagian sini, activity. Okay, untuk call ni tuan-tuan boleh configure lah untuk voicemail ataupun untuk berapa lama call tu akan berbunyi sebelum diberhentikan. Okay, by default kalau orang tu call tuan dan puan, dia akan berbunyi selama 20 saat sebelum diberhentikan. Okay, kalau tuan dan puan nak configure voicemail pun boleh, tekan pada configure voicemail, lepas tu boleh recordkan voicemail yang nak dibuat. Okay, saya sudah explain pasal user profile. Okay, sekarang ni saya akan explain tentang aplikasi, apps. Okay, konsep dia sama. Okay, kalau tuan-puan menggunakan iPhone, okay, tuan-puan boleh download apps di dalam App Store kan. Okay, lepas tu kalau tuan-puan menggunakan handphone Android, kita boleh download apps daripada Google Play Store. Sama juga dengan Microsoft Teams, di mana kita boleh download apps dan kita boleh integratekan ke dalam kita punya Teams. Okay, seperti contoh, tuan-puan kan adalah tenaga pengajar di Politeknik kan, so mungkin boleh pergi pada kategori education. Okay, dari sini ada banyaklah application yang related dengan dengan bahagian pelajaran dan boleh digunakan dan boleh diintegratekan ke dalam Teams. Okey, saya sudah cover untuk Microsoft Teams. Sekarang ni saya akan terangkan berkenaan dengan navigation bar yang berada di dalam Teams ni, Microsoft Teams. Okey, seperti yang tuan-puan boleh nampak, ini adalah kita panggil sebagai navigation bar. Okey, saya akan start dari kiri ya. Okay, dari kiri ni ada nampak titik berwarna merah kan? Ini bermaksud sesi rakaman ni sedang berlangsung. Dia siap tulis lagi lah nama saya yang saya tengah startkan video recording ni. Okay, di sini kita boleh pilih lah sama ada nak turn on ataupun turn off kan kamera. Di sini kita boleh mute ataupun unmute. Okay, kalau nak share screen boleh tekan di sini. Okay, sekarang ni kan saya tengah share screen kan. Okay, kalau saya klik di sini nanti dia akan stop sharing. Okay, ni kalau tuan-tuan pergi ke 3 titik ni ataupun more actions. Okay, kita boleh pergi ke show device setting di mana kita boleh check kita punya audio. Macam sekarang ni kan saya boleh tahu saya punya mikrofon berfungsi seperti biasa sebab bila saya bercakap, bar berwarna purple ni dia bergerak. Okay, lepas tu seperti saya tunjukkan tadi, katakan kalau skrin tu kecil, tuan-puan boleh besarkan dengan tekan enter full screen. Okay, kalau nak exit, boleh tekan exit full screen ataupun tekan escape button. Ini satu lagi features yang menarik lah, iaitu show background effects. Di mana tuan-puan boleh blurkan background ataupun setkan dia punya background setting. Okay, seperti contoh, saya akan pilih blur background, saya akan turn onkan video. Okay, macam sekarang ni saya tengah bekerja dari rumah. So, disebabkan saya tengah buat sesi online ni dengan tuan dan puan kan, dan saya tak nak tuan dan puan terganggu dengan persekitaran di belakang saya kan. So, saya pilih untuk blurkan background. Okay. Selain blur background, tuan-tuan juga boleh guna background yang lain lah seperti background tepi pantai. Saya cuba ya, saya tekan apply. Dia akan tukar background. Okay, saya offkan video.
Okay, macam saya katakan tadi, features ni dia memang sesuai lah bila kita bekerja di luar office. Lepas tu di sini adalah, okay, ni kalau nak start recording boleh tekan pada sini. Macam sekarang ni saya tengah startkan recording. So saya tekan ni dia akan stopkan recording. Okay, satu lagi ada features yang terbaru iaitu raise your hand. Okay, katakan bila presenter tengah bercakap, lepas tu tuan-puan ada soalan nak ditanyakan kan, boleh tekan pada raise your hand. Nanti dia akan notifikan kepada presenter yang ada attendees yang hendak bertanyakan soalan. Okay, di sebelah sini pula ada features untuk show conversation. Okay, di sini tempat kita boleh chat semasa meeting berlangsung. Okey, di sini saya nampak ada tuan-puan bertanyakan soalan, lepas tu dijawab oleh rakan saya, Encik Syukri. Lepas tu sini adalah features untuk show participant. Di mana kalau saya klik pada show participant, kita boleh melihat berapa ramai orang yang tengah berada di dalam meeting sekarang ni. Okey. Satu lagi features yang amat penting adalah untuk download attendance. Okey. Kita boleh download attendance dengan pergi ke show participant dan tekan pada anak panah di bawah ni, download attendance list. Jadi dia akan downloadkan attendance senarai orang yang keluar masuk daripada meeting ni. Okay, saya bagi contoh ya. Jadi ini contoh attendance list, okay, attendance report. Di mana dia akan menunjukkan nama peserta yang masuk dan waktu bila dia keluar masuk. Macam sini kita boleh nampak lah ada orang keluar, ada orang masuk, ada orang keluar. Okay. So sesuai lah untuk kita mengambil attendance untuk student yang masuk ke kelas semasa online study. Okay, saya rasa di sini saja saya punya perkongsian berkenaan dengan Microsoft Teams. So kalau tuan-puan ada apa soalan nak ditanyakan, boleh bertanyakan saya, boleh unmute mic ataupun boleh bertanyakan pada meeting chat. Okey, ini ada soalan daripada Puan Zarina. Okey, kelas notebook boleh dicapai semasa kelas berlangsung saja atau bila-bila masa? Okey, kelas notebook ni boleh buka pada bila-bila masa saja. Boleh buka melalui Teams ataupun melalui OneNote di dalam Windows 10. So dia tak semestinya boleh buka semasa waktu pembelajaran. Dia boleh buka pada bila-bila masa asalkan phone mempunyai internet connectivity. Okey, ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan? Boleh bertanyakan pada saya, boleh unmute mic ataupun boleh tuliskan di ruangan meeting chat. Okay, ini ada soalan ya. Kalau kita dah create kelas A dan B berbeza channel, perlu add nama student ke dalam channel tersebut? Okey, kalau tuan nak
add, kalau puan nak addkan student tu, dia kena addkan nama student ku ke dalam channel tu. Okay, cara dia saya tunjukkan je. Saya pergi ke Teams. Saya pergi ke channel. Okey, soalan pada Puan Zarina dah. Cloud storage untuk pelajar, ya betul, 1 terabyte. Sekejap saya share saya punya screen. Atau salah satu caranya, tuan pun boleh edit lah, boleh invitekan student melalui dengan sharekan link. Sharekan link ni kepada student. So student tu kalau klikkan link tu, dia akan masuk ke dalam channel yang kita create ni. Seperti contoh kelas A. Ini link dia. So boleh kongsikan kepada student lah kalau nak invite mereka masuk ke dalam channel tersebut. Okay, ini soalan daripada Puan Haizatul. Okay, ada apa lagi soalan nak ditanyakan? Okey, sama-sama. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh terus bertanya pada saya atau boleh tulis di ruangan meeting chat. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, mungkin saya boleh hentikan video recording ni ya. Saya stopkan dulu video recording ni. Okey, ada soalan lagi. Topik hari ni Microsoft Teams saja. Atau betul, untuk hari ni soalan daripada Encik Afzal Nizam. Okey. Topik hari ni kita akan fokus dahulu pada Microsoft Teams sebab sekarang ni kan tengah PKP kan. So student pun dia banyak belajar dari rumah kan. So sebab tu kita fokuskan dulu pada Teams. Sebab apa tak silap saya sesi pembelajaran pun akan bermula tak lama lagi kan. So kita fokus dulu pada Teams. So lagi kita boleh mempermudahkanlah proses untuk e-learning antara lecturer dengan student. Okay, soalan daripada Encik Muhammad Amir. Jika kelas A ada 3 grup perasingan, bagaimana grup member tersebut nak buat brainstorming? Okey, salah satu caranya adalah okey, saya faham soalan dia. Okey, kelas berasingan tapi nak buat brainstorming. Okey, salah satu cara yang saya boleh cadangkan adalah kita boleh membuat group chat. Okey. Seperti contoh saya buat group chat. Okay, katakan dia 3 kelas berasingan kan. Kita boleh buat group chat, kita invitekan student tersebut, mungkin Adele ni. Okay, lepas tu kita boleh sharekan dokumen di dalam ruangan chat ni.
So dia punya feature sama juga. Ada option untuk co-authoring. So student tu boleh macam brainstorming lah dan contribute idea di dalam satu dokumen yang sama. Itu antara cadangan saya lah untuk kita buat brainstorming walaupun student tersebut berada di dalam kelas yang berlainan. Okey, sama-sama. Bila pelajar semasa semasa dah tamat dan kami masih nak kekalkan grup yang sama, disebabkan nota semua dah upload dalam student tersebut, kena left group atau kami yang kena remove? Untuk yang soalan daripada Encik Syah ni, student tu dia boleh leave group ataupun admin kepada group tu pun dia boleh removekan student tersebut daripada group study tu. Ataupun kalau tuan nak delete team tu pun boleh juga. Cara nak deletekan team tu, katakan semester sudah habis kan. Lepas tu team tu pun dah tak aktif kan. Kalau nak delete team, tekan pada 3 titik ni, more options, dan tekan pada delete the team. So dia akan removekan lah semua user yang berada di dalam team Mathematics semester 1. Okay. Okey, ada apa lagi soalan yang nak ditanyakan? Okey, kalau ada apa soalan boleh bertanyakan pada saya atau boleh tulis di dalam ruangan meeting chat. Sebab yang saya tahu Microsoft Teams ni dia masih lagi baru kan untuk staff tadi Politeknik Muazzam Shah. So saya rasa mungkin ada apa sebahagian daripada tuan puan macam tak pernah gunakan. Kalau ada apa-apa tak sure ke, nak dapatkan kepastian ke, boleh tanya pada kami lah. Kami akan cuba terangkan sebaik yang mungkin. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa mungkin saya boleh stopkan video recording ni dahulu ya. Okey, saya stopkan video recording ni.